Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu qabla kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya, marilah kita sama-sama merufukkan kesyukuran kepada Ilahi kerana pada hari ini Allah masih lagi mengurniakan dua nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat iman dan Islam. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, insya-Allah tajuk perkongsian saya pada hari ini adalah memelihara persaudaraan Islam. Islam memberikan perhatian yang amat penting terhadap persoalan persaudaraan dengan menyuruh umatnya agar sentiasa menjaga dan memelihara ukhuwah kerana ukhuwah merupakan asas kekuatan bagi umat Islam. Di samping itu juga, memelihara ukhuwah juga akan menambahkan serta meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri setiap individu. Sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa membajai hati kita dengan sifat berkasih sayang terhadap makhluk ciptaan Allah, terhadap sesama manusia, terutamanya umat Islam. Persaudaraan hasil daripada satu akidah yang mantap serta satu kesatuan yang sanggup rela berkorban melakukan apa sahaja kebaikan untuk orang lain atau saudara seagama merupakan setinggi-tinggi darjat persaudaraan yang diredai oleh Allah. Dan ini telah dibuktikan oleh sejarah-sejarah terdahulu dan telah dibuktikan dalam kalam-kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sukalah saya berkongsi sedikit kisah yang telah dinukilkan dalam Al-Quranul Karim dan telah tercatat dalam sejarah-sejarah terdahulu sebagai contoh kisah baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melalui persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar di Madinah yang merupakan peribumi di awal permulaan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di mana pada persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar dapat melahirkan umat yang sanggup berkorban demi saudara seagama dan memberi kekuatan kepada umat Islam yang lain. Telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Hashr ayat yang ke-9 yang bermaksud, dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Manidah serta beriman sebelum kedatangan mereka, yakni orang-orang Muhajirin, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan mereka tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berkehendak kepada apa yang telah diberikan kepada orang yang berhijrah itu, dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada keutamaan mereka sendiri dalam keadaan mereka berada dalam kekurangan dan sangat-sangat berhajat. Dan sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat itu, yakni tabiat bakhil, maka mereka itulah orang yang berjaya. Berdasarkan ayat tersebut, jelaslah bahawa melalui persaudaraan sahajalah dapat melahirkan umat Islam yang sanggup berkorban dan bekerjasama bukan untuk kepentingan diri semata-mata, tetapi untuk kepentingan masyarakat lain. Sukalah saya berkongsi sedikit keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memelihara persaudaraan Islam. Yang pertama, pada hari kiamat mereka akan berada di bawah naungan arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mereka akan sentiasa merasakan nikmat iman, yakni dipanggil nikmat halawatul iman. Dan yang ketiga, mereka akan diampuni oleh Allah dosa-dosa mereka, sama ada dosa mereka sekarang, dahulu ataupun yang akan datang. Malangnya umat Islam pada hari ini sedang berada dalam satu belenggu yang mana mengelirukan, iaitu di antara pegangan agama dan ajaran mereka tersendiri. Islam menyuruh umatnya agar sentiasa bersatu padu dan berkasih sayang, tetapi realiti yang terdapat pada hari ini sangat menyayatkan hati, di mana umat Islam pada hari ini berpecah, bermusuh-musuh, berpuak-puak dan lebih menyedihkan lagi, saling membunuh antara satu sama lain. Realiti pada hari ini, walaupun
bukan semuanya berada dalam belenggu itu, tetapi terdapat minoriti yang berada dalam kebelengguan itu. Semakin banyak seruan yang menyeru kepada kesatuan, maka semakin ketaralah keretakan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Di mana silapnya dan bila keadaan ini akan berakhir? Keadaan ini mengerikan lagi ditambah apabila konflik sesama sendiri dengan fitnah memfitnah, tuduh menuduh, hasut menghasut dan benci membenci antara satu sama lain. Keadaan ini amat sekali bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan umatnya agar sentiasa bersatu padu, teguh walau apa cara sekalipun. Sebelum saya mengakhirkan, sukalah saya berkongsi sedikit petua untuk memantapkan persaudaraan Islam. Yang pertama, apabila bertemu, hendaklah kita memberi salam antara satu sama lain. Sabda Rasulullah SAW, demi diriku dalam kekuasaannya, kamu tidak akan dapat masuk syurga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan beriman dengan sempurna sehinggalah kamu berkasih sayang. Sukakah kamu jika aku tunjukkan sesuatu apabila kamu melakukan nescaya kamu akan berkasih sayang? Sebarkanlah ucapan salam di kalangan kamu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, hendaklah kita sentiasa berhubung antara satu sama lain. Pada zaman era globalisasi sekarang, terdapat pelbagai media sosial yang boleh kita manfaatkan untuk berhubung antara satu sama lain. Yang ketiga, bantu-membantu antara satu sama lain. Yang keempat, melazimkan ziarah menziarahi sebagai amalan kehidupan kita. Marilah kita sama-sama membina kembali hubungan persaudaraan yang semakin longgar serta memeliharanya dengan bersungguh-sungguh sebagaimana contoh yang telah dirakamkan pada kisah-kisah terdahulu, sebagaimana contoh yang telah dinukilkan dalam Al-Quranul Karim. Maka dengan hal yang demikian dapatlah kita umat Islam membina kembali peradaban Islam yang unggul dan cemerlang serta mampu menjadi penyelesaian kepada pelbagai persoalan sesama yang berlaku. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Ambillah yang baik, buanglah yang keruh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.